Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang boleh mendengar siaran saya, dan saya percaya pelajar-pelajar yang mengambil sejarah tingkatan 4 KSSM dapat turut serta dalam siaran saya pada petang ini. Topik yang saya akan perkatakan dan kongsikan dengan saudara-saudari semua pada petang ini ialah peranan pemerintah dan rakyat. Saya akan jelaskan siapakah yang dikatakan pemerintah dan apakah peranan pemerintah. Dan selepas itu saya akan jelaskan siapakah yang dikatakan rakyat ataupun golongan yang diperintah dan apakah fungsi mereka. Kita tahu bahawa Kesultanan Melayu Melaka diasaskan pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jadi sepanjang abad ke-15 sehingga ke-16 itu berlaku perubahan dari satu tahap ke satu tahap. Mula-mula sekali Melaka dibuka oleh para miswara. Para miswara merupakan putera raja dari Palembang. Sebelum beliau atau baginda datang ke Melaka, baginda terlebih dahulu singgah di Singapura. Dan kebetulan di Singapura pada waktu itu sudah ada gubernur. Gubernur pula dilantik oleh Maharaja Siam. Dahsyat Siam pada waktu itu. Bukan saja menguasai negeri-negeri utara di semenanjung Tanah Melayu, tetapi juga sampai ke Singapura kekuasaan mereka. Jadi entah macam mana dikatakan berlaku pergaduhan, pertengkaran, akhirnya para miswara membunuh Temagi. Jadi berita kematian Temagi ini akhirnya sampai ke pengetahuan Maharaja Siam, dan Maharaja Siam pun mengerahkan bala tenteranya untuk menyerang para miswara. Maka para miswara pun melarikan diri mula-mula di kawasan Sungai Muar, kemudian masuk ke kawasan Melaka. Jadi Melaka dibuka pada sekitar 1402 oleh para miswara putera raja dari Palembang. Untuk makluman anda semua, para miswara ini merupakan keturunan raja, anak keturunan pembesar daripada sebelah Sang Sapurba. Dan Sang Sapurba ini merupakan keturunan daripada Raja Suran, dan Raja Suran itu sendiri berketurunan atau waris daripada Alexander the Great, iaitu Iskandar Zulkarnain yang agung. Bukan calang-calang. Alexander the Great ini merupakan pemerintah yang sangat terkenal di seantero dunia pada waktu itu. Jadi dari sinilah keturunan para miswara. Jadi para miswara merupakan raja dan pembuka negeri Melaka yang pertama pada tahun 1402. Jadi selepas para miswara membuka Melaka, akhirnya Melaka berkembang dari satu tahap ke satu tahap, asal daripada sebuah perkampungan kecil, kemudian membesar sebagai sebuah pekan, lepas tu bandar, lepas tu pelabuhan, selepas itu membentuk kerajaan, dan akhirnya menjadi sebuah empire yang digeruni oleh kalangan kerajaan di Nusantara Melayu pada waktu itu. Bukti Melaka berkembang sebagai sebuah empire apabila dikatakan seluruh tanah Melayu dari utara sampai ke selatan dikuasai oleh Melaka. Begitu juga kawasan-kawasan di sebelah pantai timur Sumatera juga dikuasai oleh Melaka dengan bantuan Laksamana yang terkenal, iaitu Laksamana Hang Tuah. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk membawa sampai ke tahap sebuah empire, menguasai, menaungi, menjajah negara-negara yang lain. Tentunya ini merupakan satu peranan besar yang dimainkan oleh golongan pemerintah, raja-raja pada waktu itu yang dibantu oleh pembesar-pembesar. Dan sudah tidak dapat dinafikan adanya peranan rakyat di situ. Maknanya rakyat mendukung pemerintah, rakyat mendukung raja dan juga pembesar-pembesar sehingga Melaka dapat dibangunkan. Bukan saja menjadi sebuah empire, tetapi juga menjadi sebuah pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari seluruh dunia, Parsi, Arab, India,
Cina dan juga pedagang-pedagang di sekitar Nusantara Melayu bertumpu di Melaka. Kemudian menjadi pusat penyebaran Islam, pusat pentadbiran dan sebagainya. Jadi Melaka sudah cukup terkenal pada pertengahan abad ke-15 dan awal abad ke-16 sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 1511. Jadi saya nak beri contoh, selepas para pesuara meninggal ataupun mangkat, maka digantikan dengan beberapa orang sultan yang berikutnya. Terdapat 4 orang sultan yang sangat terkenal seperti Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah adalah merupakan sultan pertama yang menggunakan gelaran sultan. Dan itu pun kerana pada waktu Sultan Muzaffar Shah menjadi pemerintah, baginda juga telah mengisytiharkan Melaka menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Jadi Islam tersebar bermula daripada kerajaan Sultan Muzaffar Shah ini. Yang keduanya Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah telah membina satu tamadun yang tinggi dalam Kesultanan Melayu Melaka dan muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pada masa yang sama sebagai sebuah empire yang diguruni pada waktu itu. Kemudian diganti oleh Sultan Alauddin yang suka menyamar sebagai rakyat biasa hanya semata-mata untuk mengukur sejauh manakah tahap keselamatan dan juga ketenteraman di Melaka. Dia sanggup menyamar sebagai rakyat untuk menangkap pencuri, lanun-lanun di kawasan Melaka. Begitu juga kita lihat Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah juga sultan yang terkenal. Tetapi pada zaman Sultan Mahmud Shah lah Melaka jatuh ke tangan Portugis. Tetapi apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 1511, bukan bererti era Kesultanan Melayu itu tamat. Sebab Sultan Alauddin Riayat Shah, keturunan daripada Sultan Mahmud yang melarikan diri ke Johor, beraja di negeri Johor. Jadi membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Melayu Johor Riau. Dan seorang lagi anak kepada Sultan Mahmud ialah Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah melarikan diri ke Teluk Intan atau Teluk Ensan dahulu. Jadi di Teluk Intan atau Teluk Ensan, baginda menjadi raja yang pertama bagi negeri Perak. Walaupun kita tahu bahawa apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, Melaka sudah tidak ada sultan. Walaupun dari segi asasnya Kesultanan Melayu terbentuk di Melaka. Tapi selepas Melaka jatuh, maka Melaka sendiri tidak ada sultan. Tapi selepas itu berkembang kesultanan itu di negeri-negeri, 9 buah negeri. Bermula daripada sebelah utara, kita ada Raja Perlis. Kemudian ada Sultan Kedah. Kemudian ada Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan Pahang, Sultan Perak, Sultan Selangor. Kemudian ada yang di Pertuan Besar, Negeri Sembilan, dan kemudian ada Sultan Johor. Baik namanya raja seperti di Perlis, baik namanya yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan di Negeri Sembilan, ataupun sultan-sultan di negeri lain, semuanya ini berketurunan darah sultan. Jadi daripada 9 orang raja yang sekarang ini dikitar, dipusing-pusing untuk salah seorangnya diangkat sebagai di-Pertuan Agong setiap 5 tahun sekali. Begitu juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Jadi kesultanan yang ada sekarang ini berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sistem pemerintahan, sistem pentadbiran itu diambil daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kita kembali kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Raja mempunyai peranan yang sangat besar. Ataupun sultan mempunyai fungsi yang sangat besar. Apakah peranan sultan atau raja pada waktu itu? Jadi kalau mengikut buku teks ini, buku teks Sejarah Tingkatan 4, saya bacakan antara peranan sultan ialah pertama menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Kita tahu bahawa bukan mudah nak menyatu padukan rakyat. Di Melaka bukan saja ada orang laut, orang asli dan juga orang Melayu selaku kumpulan majoriti. Tetapi di Melaka juga menjadi tumpuan kepada ramai orang. Orang datang daripada Parsi, India, dari China, dari Myanmar dan dari Nusantara Melayu. Jadi di Melaka itu sendiri sudah wujud
satu masyarakat majmuk, masyarakat berbilang kaum. Jadi untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum itu bukan mudah. Maka untuk menyatu padukan itu terpaksa dibuat satu undang-undang. Baik undang-undang di darat namanya Hukum Kanun Melaka, ataupun di laut, di perairan namanya Undang-Undang Laut Melaka, yang undang-undang ini dibentuk oleh Sultan. Kemudian Sultan juga telah ataupun bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Di soal hasil masul kemakmuran, dipastikan oleh Sultan agar Melaka sentiasa menjadi negara yang makmur dan juga selamat untuk diduduki oleh rakyatnya yang berbilang bangsa. Kemudian Sultan ini dibantu oleh pembesar. Pembesar di Melaka kita boleh bahagikan kepada beberapa lapis. Dan sistem pembesar berlapis-lapis ini di Melaka dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan pada lapis pertama, lapis yang paling atas, yang hampir dengan Sultan, yang berperanan besar dalam kerajaan pusat, membantu Sultan dalam pemerintahan dan pentadbiran, itu dinamakan pembesar berempat. Pembesar berempat itu, itulah dia bendahara. Bendahara sebagai penasihat raja. Bendahara memainkan peranan sebagai ketua hakim. Bendahara juga berperanan sebagai ketua pentadbir dan ketua pentadbir. Bendahara juga penasihat kepada raja. Dan bendahara juga yang paling penting boleh memangku raja, menjalankan tugas-tugas raja apabila raja ataupun sultan berangkat keluar daripada Melaka. Maka fungsi raja itu dijalankan oleh bendahara. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar dan juga kita semua, bendahara sekarang ini peranannya sama sebagai Perdana Menteri, dan bendahara yang paling terkenal di Melaka tentu kamu tahu. Ingat lagi tak? Ya, Tun Perak. Tun Perak merupakan bendahara Melaka yang sangat terkenal, yang sangat bijak dalam mentadbir, membantu Sultan, memberi nasihat-nasihat terbaik kepada Sultan. Jadi, bendahara Tun Perak bertugas di bawah 4 orang Sultan. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan akhirnya Sultan Mahmud Shah. Kemudian, apakah fungsi bendahara? Bendahara merupakan penasihat raja, seperti saya kata tadi, sebagai ketua hakim, sebagai ketua pentadbir, kemudian sebagai penasihat raja, dan yang penting juga bendahara memangku raja apabila raja bertugas di luar ataupun berangkat. Kemudian bendahara itu dibantu oleh penghulu bendahari. Penghulu bendahari sama jawatannya dengan Menteri Kewangan sekarang. Memegang khazanah negara, memungut hasil masul seperti ufti, pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, memungut cukai-cukai dan sebagainya. Kemudian membelanjakannya, seperti membelanjakan untuk membaiki dan membina istana, membina jambatan, membina jalan, begitu juga perahu, melengkapkan angkatan perang, menggunakan hasil masul yang di bawah bidang tugas penghulu bendahari ataupun Menteri Kewangan seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga ialah Temenggung. Temenggung ini menjalankan fungsi sebagai ketua polis negara sekarang. Jadi di darat atau di kota Melaka itu sendiri dijaga oleh Temenggung. Temenggung ini menjaga ketenteraman dan keselamatan awam daripada pencuri, daripada jenayah, daripada pergaduhan, perkara-perkara yang boleh melemahkan kota Melaka dijaga oleh Temenggung. Kemudian di bawah Temenggung ada Laksamana. Kalau Temenggung menjaga darat, menjaga kota Melaka, Laksamana pula menjaga perairan. Di pelabuhan, di perairan. Laksamana ni juga lah yang mengetuai tentera untuk ataupun hulu balang untuk menyerang kawasan-kawasan di pesisir pantai Sumatera. Ya. Jadi peranan Laksamana begitu penting dalam meluaskan jajahan takluk Melaka. Seperti wilayah kawasan timur Sumatera dikuasai oleh Melaka hasil daripada peranan Laksamana yang sama fungsinya dengan Ketua Panglima Angkatan Laut sekarang. Dan kita tahu
Laksmana yang paling terkenal ialah Laksmana Hang Tuah. Jadi 4 pembesar utama ini memainkan peranan yang sangat penting. Antara peranan 4 pembesar utama secara umumnya saya jelaskan di sini ialah saya bacakan. Pertama, memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Apa dia kawasan pegangan itu? Kawasan pegangan ialah kawasan satu kawasan yang diserahkan kuasanya oleh raja kepada 4 pembesar ini, iaitu bendahara, penghulu bendahari, Laksmana dan Temenggung. Jadi kawasan pegangan di kawasan pegangan ini pembesar-pembesar berempat ni boleh memerintah, boleh mengawal rakyat di sana dan boleh memungut cukai. Kemudian apabila negara ataupun sultan memerlukan tentera, maka dengan menggunakan sistem kerah, maka tenaga rakyat ini dikerah. Rakyat di kawasan pegangan pembesar ini akan dikerah untuk menjadi askar ataupun tentera. Begitu juga kalau kerajaan pusat memerlukan bantuan ke cukai, pendapatan untuk membina istana dan sebagainya, atau melengkapkan peralatan perang, maka rakyat atas perintah pembesar tadi kena menyerahkan melalui sistem serah hasil mahsul atau cukai-cukai tertentu kepada kerajaan pusat. Jadi peranan pembesar berempat ini sangat hebat dan sangat membantu dalam pentadbiran oleh sultan-sultan. Jadi itulah yang antara faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai sebuah empire dan juga sebagai sebuah pusat pentadbiran, pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan suatu ketika dulu pada pertengahan abad ke-15 dan awal abad ke-16 sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, dan akhirnya Kesultanan Melayu Melaka ini disambung oleh Kesultanan Melayu Riau Johor, dan sampai sekarang Sultan masih ada dan wujud di 9 buah negeri, cuma fungsinya di bawah perlembagaan. Sebab itu sultan-sultan termasuk di Pertuan Agong dinamakan raja berperlembagaan. Maknanya perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara sekarang. Berbeza dengan dahulu zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak, raja berkuasa mutlak, mana absolute monarki, di mana dikatakan lisan raja itu menjadi perintah yang wajib ditaati. Jadi setiap dekad, setiap tahun, dan akhirnya selepas kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kedudukan raja itu diperkukuhkan melalui perlembagaan. Jadi akhirnya raja tetap dihormati dan kekal sebagai sebuah institusi yang berdaulat, yang berwibawa, yang mempunyai peranan mereka yang tersendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.